Dia kata buku ini bertujuan menjelaskan tentang kemunculan golongan Quburiyah di Yaman. Okey, kita ambil apa tujuan penulis wari buku ni. Dia kata buku ini bertujuan menjelaskan tentang kemunculan golongan Quburiyah di Yaman. Khususnya dibincangkan. Dan kita kena tahu, golongan kubur ni bukan di Yaman saja tu muncul. Dia boleh katakan di seluruh negara umat Islam berlaku. Bila berlaku benda ni, kalau kita tengok dari sudut kajian Syekh Muallim kita ni, dia berlaku selepas daripada kejatuhan khilafah zaman Abbasiyah ataupun zaman mana. Zaman tu munculnya kumpulan-kumpulan kata hulu yang melampau ni, dan juga kumpulan-kumpulan zindik yang merosakkan Islam. Lalu muncullah balik pemujaan-pemujaan kubur, dibina kubur-kubur di atas kubur. Kalau kita perhati di zaman sahabat dan juga di zaman tabi'in serta imam-imam mazhab ni, tak pernah muncul benda ni, tak pernah berlaku. Di zaman sahabat sendiri tak pernah berlaku tentang pemujaan kubur ataupun berlebih-lebihan dalam membina kubur Nabi. Tidak. Ada tabi'in yang pernah minta izin dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk tengok kubur Nabi, sebab kubur Nabi ni masa tu duduk dalam bilik Aisyah, dalam rumah Aisyah. Lalu siapa-siapa yang nak ziarah, nak tengok, minta izin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu diperlihatkan. Lalu para tabi'in menyebut kubur Nabi ni tidak diangkat tak lebih daripada 2-3 jari sahaja. Jadi tetapi masyarakat Islam hari ni telah diputar belik, sehingga orang menganggap kubur Nabi ni dengan ada kepuk atau benda kita panggil. Sebenarnya itu bukan kubur Nabi pun yang disabar-sabarkan gambar dia. Tidak. Kubur Nabi sehingga hari ini masih lagi hanya tanah saja dia di atas kubur Nabi dan juga kubur dua sahabat sebelah dia. Ini. Jadi dia kata tentang kemunculan golongan Quburiyah di Yaman. Dan kita sebut tentang kubur ni, pemujaan kubur bukan hanya berlaku di Yaman, malah di seluruh negara umat Islam, termasuk di Mesir, di India, di Pakistan, termasuk di negara jiran kita di Indonesia dan sebagainya. Kita di Malaysia ni rasanya tak sangat, ada juga tapi tak berapa sangat. Cuma mutakhir ni, sejak balik geng-geng yang belajar di Yaman ni lah start balik. Minta maaf saya sebut. Sebab benda ni betul-betul berlaku. Dulu saya sebut tentang berlaku di tempat saya lah. Dulu kita tak pernah ada orang buat haul. Dulu tak pernah berlaku haul ni. Tapi mutakhir ni setahun dua ni berlakunya upacara haul di kubur sekian. Saya tak mau sebutlah nama kubur apa. Termasuk kubur di kampung saya pun dah mula start buat haul. Dulu siapa kenal benda ni? Tak ada di kalangan tok-tok guru pondok sekalipun tak pernah mengadakan upacara-upacara begini. Dia buat tahlilnya, dia berqasidahnya, macam-macam benda dia buat. Adakah ini kita katakan syariat? Adakah ini cara yang Nabi tunjuk kita untuk ziarah kubur? Kita kata tidak. Ini hanyalah rekaan-rekaan golongan tersebut. Oleh kerana itu kita bincang. Kalau di negara jiran kita lagi dahsyat lah. Kita boleh tengok kubur-kuburnya dihias. Diletak lampu dan sebagainya. Dipuja sebegitu rupa. Alhamdulillah, kita harap dengan perbincangan kita hari ini membuka mata pihak-pihak agama ataupun pihak-pihak jabatan agama untuk memantau, untuk memastikan tidak berlaku apa yang berlaku di negara-negara lain. Masa saya kecil dululah, saya pernah pergi ziarah, sebab kita ni minta maaf sebutlah, sebab kita dari keluarga Said kan. Keluarga Said ni dia cara sikit bab Tok Said ni kan. Jadi arwah pak saudara ni dia buka pondok, dia buka madrasah. Lalu dia buat satu lawatan pada masa tu. Saya dalam umur berapa masa tu darjah 6 tak silap masa tu kan. Buat lawatan. Kita pernah pergi buat lawatan di kubur-kubur peninggalan tok nenek kita lah. Antaranya kubur Tuan Darus di Mersing. Saya pergi Tuan Darus di Mersing ni dikatakan dia ni suami kepada Mahsuri tu bang. Wallahualam lah. Tapi tu adalah anak beranak mana susu galuh keturunan kita.
Bila kita pergi rombongan madrasah ni pergi ke Mersing ni, sampai saja di kubur tu kita tengok ni kerajaan Johor. Kita terima kasih kepada kerajaan Johor, mana Perjabatan Agama Johor. Apa yang dia buat? Dia ratakan kubur yang telah dipuja ni. Kubur Tuan Darus ni dibina sedemikian rupa, dan bukan setakat dia buat pemujaan orang dulu kan, siap dengan khurafat dan macam-macam. Jadi alhamdulillah pihak Jabatan Agama Johor ni merutuhkan kubur ni, buat perkata biasa sebagaimana hadis Sayyidina Ali tadi. Ni saya tengok dengan masa kecil dulu tak. Ini berlaku. Sebab bila kubur ni memang, bila kita kubur ni kadang-kadang tuan kubur pun tak ada. Tapi bila ada dakwaan-dakwaan tertentu, orang akan puja. Pernah berlaku di Mesir. Berapa tahun orang puja kubur. Orang bayar niatnya, minta hajat dan macam-macam. Tiba-tiba bila pihak kerajaan basmi kubur tu, gali kubur tu, tak ada pun sebarang jasad, sebarang tulang, tak ada pun. Maknanya sekadar dakwaan sahaja. Dan memang mudah nak dakwa kubur ni tak? Pacak batu nisan tinggi sikit, kita kata ni kubur wali min awliyaillah. Orang apa tau? Kubur ni khamak, kubur ni sekian-sekian. Nah, ini berlaku di negara di Yaman. Kita pernah tengok ada kubur-kubur yang dianggap mustajab doa. Ada kubur-kubur yang dianggap kalau yang tak ada tak ada pasangan hidup lagi, boleh pergi kubur ni, insya-Allah dapat pasangan hidup. Ini berlaku, kita kata. Bukan mainan. Tak. Dia suruh bawa sebiji batu, letak di kubur sekian, insya-Allah niat gambarkan wanita yang kita nak, insya-Allah dapat. Ada seorang sahabat dia main, dia bawa batu besar sikit. Letak di kubur tu. Orang tanya, apa besar sangat batu? Kita nak gemuk sikit, dia kata. Nak gemuk sikit, dia kata. Ini berlaku. Dan ada kubur-kubur yang dianggap, siapa-siapa yang nak reti ataupun nak mahir ilmu nahu, ni kubur ni, ulama ni, wali ni, dia mahir ilmu nahu. Jadi bila baca matan jumiah di kubur dia, insya-Allah mahir ilmu nahu. Masya-Allah, kita kata. Ini etikot yang bahaya dah kalau kita bawa kepada masyarakat kita.